Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Nama saya Mazlan Abbas. Saya dah buat program Tone Excel ni dah lebih kurang 2 tahun lebih. Okey. Dan ada juga rakan-rakan yang masih bersama dengan saya hingga ke hari ini. Ada yang rakan-rakan yang sudah hilang di pertengahan jalan, ada yang buat tak sampai 3 bulan, ada yang buat tak sampai 6 bulan, hilang entah ke mana. Okey. Dan ada juga yang hilang datang balik. Dan cerita Cik Mazlan, saya kalaulah saya buat 2 tahun lepas ikut Cik Mazlan kan bagus. Saya kata tak apalah, masih belum terlambat lagi, boleh buat lagi. Dan mereka tanya sebelum saya buat kali ini, saya nak tanya Cik Mazlan, apa benda yang perlu saya buat kali ini? Apa bendakah prinsip-prinsip yang perlu kita ada sebelum nak start satu bisnes? Saya tak nak buat sekerat jalan dah lagi kali ini. Apa yang perlu kita ada? Apa yang kita nak? Apa yang kita perlu sediakan? Apa yang kita perlu bawa bekal sebelum kita memulakan perjalanan ini? Baiklah, pertama sekali saya cakap, sebelum kamu memulakan perjalanan, kamu kena pastikan program yang kamu pilih itu adalah program yang terbaik yang boleh kamu fikirkan. Kita kena percaya kepada program. Kita mesti letakkan kepercayaan kepada program tersebut. Kita mesti ada belief on that program. This is the best program that I'm doing. Kalau kita main acuh tak acuh, hasil dia pun acuh tak acuh. Kalau kita ada keyakinan sepenuhnya, barulah kita akan dapat sepenuhnya hasil daripada program tersebut. Saya tuan-tuan, saya pernah buat program di luar negara beberapa tahun lepas. Saya buat daripada, kalau tak salah saya, daripada tahun 2002 sampai sekarang. Dan program itu masih mengeluarkan hasil kepada saya. Dan saya masih menunggu apakah program yang sesuai dijalankan di bumi Malaysia ini. Macam-macam orang datang ajak saya, Cik Mazlan buatlah program ni. Saya cakap okey, terima kasih. Sebab apa? Saya ada penapis sendiri. Saya ada penapis sendiri untuk cek sama ada program itu betul atau tak betul. Sebab apa? Kalau kita tersalah pilih program, apa yang kita buat itu akan membawa kita ke tempat lain. Langkah pertama kena betul. Kalau langkah pertama kita salah, lagi laju kita berjalan, lagi jauh kita daripada tempat yang hendak kita tuju. Kalau kita nak pergi satu tempat, kita jalan ke sana, tak betul. Lagi jauh, lagi laju kita berjalan, kita berlari, lagi kuat kita buat kerja, sebenarnya kita lagi jauh daripada tempat yang kita nak tuju. Itu adalah langkah pertama yang sangat penting untuk kita mulakan. Jadi saya kata, kalau kamu nak pilih program, pilih yang terbaik yang kamu fikirkan. Kalau nak pakai saya punya cara, boleh. Kalau tuan-tuan ada cara tuan-tuan sendiri, pakailah. Okey? Cuma pilih, jangan tersalah pilih. Sebab apa? Kalau kita tersalah pilih, dia macam perkahwinan juga tuan-tuan. Kalau tersalah pilih, merana dalam jangka masa yang panjang. Okey? Jadi langkah pertama kena pilih yang betul. So apa yang saya buat, saya kaji sebelum ini. Macam-macam, macam tuan-tuan tahu, macam-macam bisnes datang dan pergi, datang dan pergi, datang dan pergi. Dan kalau macam saya mengajar buat online marketing, macam-macam cerita keluar masuk, orang ni kena tipu tu, orang ni kena tipu. Saya cakap berhati-hati sebelum memilih. Sebab kalau tersalah pilih, okey, buruk akibat dia. Dan jadi selama itu, daripada 2002 saya menunggu apakah program bisnes yang sesuai dijalankan di bumi Malaysia ini. Saya kaji satu persatu, sebab kebanyakannya kalau tersalah pilih, ada yang rugi, ada yang bukan rugi sikit. Kadang-kadang duit yang kita kumpulkan tu habis macam tu saja. Jadi saya tak nak tersalah pilih. Jadi apabila saya buat kajian, saya ada 3 langkah untuk memilih apakah program yang terbaik untuk kita pilih. Pertama sekali saya cakap, kalau saya nak buat business networking ini, yang pertama-tama sekali saya kena tengok produk dia, mesti produk keperluan saya. Kalau tuan-tuan, saya cadangkan cari produk keperluan tuan-tuan. Itu yang pertama sekali. Okey. Yang kedua, saya punya penapis dia. Yang kedua, kalau saya dah pilih produk keperluan, dia dah tentu ada bajet yang perlu saya keluarkan setiap bulan. Jadi bajet itu mestilah lebih kecil daripada maintenance. Kan biasa bisnes ada dia punya maintenance. Okey. Mestilah lebih kecil. Ataupun dia punya dia punya orang kata maintain setiap bulan tu mesti lebih kecil daripada saya punya bajet. Kalau tidak, saya dah cukup duit tuan. Okey. Yang ketiga, saya tak suka yang ada servis. Servis banyak saya tak suka. Sebab kalau ramai orang kita punya
dalam bisnes networking ini, kalau ramai yang join dan semua bergantung kepada kita dan mengharapkan servis daripada kita, mana kita nak larat, tuan-tuan? Jadi macam-macam bisnes yang orang datang offer dekat rumah, ada yang bagi produk itu dekat rumah. Cik Mazlan, tak apalah, try. Kalau tak nak join, try dulu. Saya dengan senyum, saya hanya mengangguk saja, tuan-tuan. Alright? Saya hanya mengangguk. Tapi kalau dia tak lepas 3 penapis ini, saya tak akan buat. Hinggalah selama 8 tahun saya menunggu. 8 tahun sehingga 2010. Hingga 2010, setelah beratus-ratus bisnes yang lalu saya lepaskan, saya tak usik, 2010 datang satu perniagaan. Ada seorang sahabat saya, dia datang, Cik Mazlan, pinjam 5 minit, dia kata. Pinjam 5 minit untuk saya offer satu perniagaan. Okey, saya cakap. Saya tahu Cik Mazlan nak tanya apa, dia kata. Okey, saya tanya, bisnes apa tu bang? Saya kata. Dia kata, bisnes ni bisnes prepaid. Okey, saya pakai handphone. Okey, produk keperluan saya cakap. Dan apabila produk keperluan dalam otak saya dah ada mindset set apa dia punya budget. Budget dia lebih kurang okey lah, saya top up sebulan 200 ataupun 150 tiap bulan, ataupun saya bayar bil. Itu budget saya. Saya tanya, bisnes ni ada maintain tak bang? Dia kata ada Cik Mazlan, maintain dia RM20. Okey, 2/3 saya dah ada. 2/3 kena saya punya penapis. Lepas tu, sebab dia punya RM20 maintain, saya gunakan lebih kurang 150. Kan maintain tu lebih kecil daripada saya punya budget. Dan yang ketiga saya tanya, ini kalau orang nak top up datang jumpa saya ke? Saya tak suka servicing ni. Dia kata, tak Cik Mazlan, kalau nak servis semua orang boleh pergi kedai. Kita tolong register, promote saja, jual SIM card. Ini bukan jual top up, dia kata. Oh, saya terdiam. Saya tanya, nak join berapa ringgit? RM80. Tanpa banyak cerita rakan-rakan semua, tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya tanpa banyak cerita, saya ambilkan RM80 itu, saya cakap registerkan. Saya kata registerkan. Selama 8 tahun saya menunggu perniagaan seperti ini. Tolong registerkan saya. Apabila register, saya cuba faham, saya cari sendiri segala maklumat. Saya telefon mana yang patut, saya telefon kawan tu tadi, abang tadi tu. Saya baca semua sekali. Dan esoknya website saya siap, tuan. Boleh dikatakan malam tersebut saya tak tidur. Kerana apa? Selama 8 tahun saya menunggu satu perniagaan yang terbaik yang lepas saya punya penapis. Dan apabila saya jumpa, saya tak akan lepaskan, tuan-tuan. Saya kalau jumpa, saya tak akan lepaskan. Saya akan buat terus benda ni, saya kata. Okey, sebab dia adalah perniagaan terbaik yang bagi saya, mungkin bagi orang lain saya tak tahu. Bagi saya ia adalah yang terbaik. 8 tahun saya menunggu. I cannot wait anymore. Now I find it already. Saya dah jumpa dah. Dan apabila saya jumpa, saya tak akan tunggu lagi, tuan-tuan. Okey, saya cakap dengan isteri saya, I gonna do it this one. Saya akan sebarkan SIM card ini, saya akan buat bisnes ini sehingga saya berjaya. Apabila website saya dah siap, saya terus sebarkan dalam Facebook, dalam Twitter, dan saya start beritahu rakan-rakan. Saya jumpa satu perniagaan yang baik. Itu adalah cara saya percaya kepada bisnes yang saya pilih sekarang ini. Begitu juga tuan-tuan dan perempuan sekalian. Tuan-tuan, sebelum pilih satu perniagaan, biar kita ukur 2 kali dan potong sekali. Kalau kita ada kayu tu, kita tak ukur, tak apa, kita main lebih kurang, kita potong aja. Kalau tersalah, tuan-tuan nak buat apa? Tak boleh buat apa-apa dah. Sebab itu biarlah kita ukur berkali-kali, fikir berkali-kali, rancang berkali-kali, tapis berkali-kali. Apabila kita sudah puas hati, baru kita potong kayu tersebut. Maka keputusan kita jauh lebih tepat daripada orang yang tidak ada pertimbangan. Itulah perkara pertama yang tuan-tuan kena buat dulu. Dan apabila kita dah ada keyakinan kepada program tersebut, kepada bisnes yang kita nak ceburi, kita dah yakin this is the best business that I want to do, I put my belief on this program, and then you just simply do it. Just simply do it. Langkah kedua, apa yang perlu kita ada? Setiap pekerjaan kena ada goal, ada plan, mana kita nak tuju. Apa jadi kalau seseorang start kereta, bawa kereta, dia tak tahu nak tuju ke mana, apa jadi? Kereta dia akan melilau-lilau di tengah jalan tanpa haluan. Itu perkara yang harus kita buat. Selepas kita pilih, kita kena ada target, kita kena ada goal, kita kena ada impian, kita ada kena sesuatu yang untuk kita kejar. Tuan-tuan tahu apakah goal saya yang pertama? Saya kata, saya nak dapatkan passive income di dalam bisnes TuneTalk Tone Excel ini sebanyak 5,000 dalam masa 1 tahun.
Tuan-tuan tahu tak, apabila saya mempunyai impian tersebut, mempunyai angan-angan tersebut, mempunyai cita-cita tersebut, saya ambil kertas, saya tulis benda tu dengan tulisan yang tak berapa cantik, dengan marker pen, A4 paper, saya tampal kat dinding. Apabila saya tampal kat dinding, tiap-tiap pagi saya sebut dah. Saya berdoa, wahai Tuhanku, terima kasih kerana memberi aku 5,000 dalam masa setahun, walaupun tak dapat lagi. Ini namanya kita bersangka baik dengan Tuhan. Kita bersangka baik dengan Tuhan dan kita ada positive thinking. Dia akan produce positive thinking dalam kepala otak kita ni. Tuan-tuan, apabila saya tampal sahaja angan-angan atau cita-cita atau target saya itu di tepi dinding, dan ketika itu sebenarnya saya tak tahu nak buat apa. Saya tak tahu macam mana nak dapatkan, macam mana nak buat presentation pada orang, siapa saya nak jumpa, macam mana saya nak cerita, macam mana saya nak buat closing. I do not know at all. I do not know at all how to do closing for this business. Maklumat ada sedikit saja, tuan-tuan. Nak tanya upline pun tak berapa nak faham. Dia pun ada maklumat banyak ni, saya lagilah banyak ni. Tak tahu macam mana nak dapatkan. Tetapi saya tahu saya akan dapatkan benda tu. Itu cita-cita yang saya nak buat. You must have bold to achieve your goal. Kita kena berani untuk dapatkan benda tu. Kalau kita tak berani, tak dapat lah, tuan-tuan. Okay? Jangan risau how to get it, risau what to get it. We must determine what we want to get it. Pertama-tama sekali kita kena tahu apa benda yang kita nak capai. Tuan-tuan, contoh dia macam cuti raya lah. Kadang-kadang setengah, dulu waktu saya belajar, tuan-tuan, saya tahu apabila cuti raya saya nak balik kampung. Saya nak balik kampung. Kampung saya tu dekat Sengarang, Batu Pahat, Johor. Saya plan nak balik kampung cuti raya. Masa tu belajar lagi dekat Pulau Pinang. Nak balik kat Johor. Kadang-kadang duit tak ada waktu belajar, tuan-tuan. Bila nak balik, dah tahu ada target raya, sebelum raya saya nak balik. Tak tahu kadang-kadang nak balik dengan apa. Sebab bila cek tiket kereta api dah habis, cek tiket bas dah habis, tak tahu. Tetapi disebabkan semangat ingin jumpa arwah mak saya, kadang-kadang macam-macam cara tu datang untuk membantu kita. Pertama sekali kita mesti determine dengan apa yang kita hendak. Okey? Ada pula yang datang kadang-kadang, kawanan, kau nak balik Johor ke? Okeylah, kereta aku ada 01. Dapat menumpang. Okey? Tetapi kalau kita tak ada goal, tak ada tak ada target, kita tak akan dapat capai apa-apa. Alright? Ambil goal, tuan-tuan, target tuan-tuan, tampal dekat tepi dinding. Tiap-tiap hari sebut. Tiap-tiap hari bersyukur dengan Tuhan walaupun belum dapat lagi. Ambil benda tu, tengok tiap-tiap hari, I'm going to make it anyway, anyhow. Bila tengok kita punya goal tu, kita kena sebut, I will try at my level best to success in this program, or I will die trying. No matter how bad it is, or how bad it gets, I'm going to make it. Saya pinjam kata-kata Les Brown. No matter how bad it is, or how bad it gets, I'm going to make it. That kind of attitude, that kind of character, that kind of habit yang kita kena masukkan dalam diri kita. Tuan-tuan, kalau kita tampal benda tu, terus terang kadang-kadang kita tak tahu macam mana nak dapatkan. Kita tak tahu. Yang kita tahu, kita nak saja. Tak tahu macam mana nak dapatkan, tuan-tuan. Okey? Sama seperti saya. Bila saya target nak dapatkan 5,000 passive income dalam Tuan Excel ini dalam masa 1 tahun, saya tak dapat, tuan. Saya tak dapat 5,000 dalam masa 1 tahun. Tapi saya dapat 5,000 dalam masa 1 tahun 8 bulan. Kita target segini, tak dapat, dia extended. Never mind lah, tuan. Masih dapat juga. Okey? Masih dapat juga. Bila kita terlalu ingin, terlalu mahukan apa yang kita targetkan itu, tuan-tuan tengok macam mana pun pusing sana, pusing sini, ada saja jalan untuk dapatkan. Ada saja peluang, ada saja cara, ada saja lorong yang Tuhan bagi untuk kita dapatkan apa yang kita hendak. Apabila saya dah capai 5,000 dalam masa setahun 8 bulan, saya dah ada set target baru. Ini apa yang tuan-tuan perlu lakukan. Sebab kebanyakan manusia, kebanyakan orang yang tidak berjaya, dia bukan set sesuatu yang tinggi. Mereka set, mereka letak goal atau target yang rendah. Apabila mereka hit and finish, dia tak tahu nak buat apa dah.
Okeylah, aku nak join Tuan Excel. Tiuntok ni dapat 100-200 cukup lah. Lepas lah duduk kopi. Bila dia buat, dia dapat 100-200, okeylah. Dah tak tahu nak buat apa lagi dah. Apabila saya capai first target, saya dah siapkan second target. Ambil kertas tulis. Ambil kertas tulis. Dalam masa 2 tahun saya cakap, saya nak capai 20,000 dalam masa 2 tahun. 20,000 dalam masa 2 tahun. Set yang pertama lebih kurang 1 tahun 8 bulan dapat. Ini 1 tahun 12 bulan. Maksudnya 2 tahun. Ada ekstra lagi 4 bulan. Saya dah letak target 20,000 untuk capaikan target yang kedua ini. Pun tak dapat lagi tuan-tuan. Tetapi bulan lepas, ni bulan November, bulan September, total income dalam Tiuntok Tuan Excel saya dah cecah 17,000 lebih. Hampir dah tuan-tuan. Mungkin dia terlajak nanti. Mungkin dia terlajak. Saya tak tahulah bila nak dapat. Tapi saya rasa dah hampir untuk saya cecah 20,000 dalam masa sebulan. Belum lagi saya dapat, di mana saya yakin saya dapat yang kedua, saya dah set target yang ketiga. Saya dah ambil, tulis dalam kertas. Nanti saya tangkapkan gambar, saya masukkan. Saya tulis kertas dalam bilik saya. Saya nak 1 juta di bawah network saya pada Disember 2013. Saya tampal dekat dinding. Macam mana nak buat, jawapannya saya tak tahu. Jawapannya saya tak tahu. Tapi setiap hari saya doa supaya dapat. Rupanya tuan-tuan, apabila kita berdoa, kita yakin pada apa yang kita nak dapatkan, okey, jalan tu sebelum ni dah terbukti, jalan tu akan datang. Datang macam mana pun dia akan menyusun cantik. Ini dipanggil law of attraction. Dia akan menyusun cantik tuan-tuan, membantu kita untuk mencapai apa yang kita hajati. Dan sooner or later, kalau kita tak dapat 1 juta, kalau saya kata dapat 700,000 pun dah okey lah tuan-tuan. Kalau dapat 600,000 pun bawah network tuan-tuan, dah okey dah tu. Sebab apa? Sebab jangan susah. Pengguna talian handphone di Malaysia seramai 26 juta. Takkanlah 1 juta tak boleh dapat tuan-tuan. Takkan 1 juta tak boleh dapat tuan-tuan. Sebab itu saya berani kata Tuan Excel is the best business in Malaysia. Sebab apa? Hanya dengan modal sekeping SIM card RM80, saya boleh tersenyum. Dengan sekeping SIM card RM80, saya boleh berjaya dapat sesuatu pension ataupun passive income yang saya rasa amat besar tuan-tuan. Okey, saya boleh beli sebiji kenderaan secara cash sebagai hadiah untuk saya, menghargai penat lelah diri sendiri. Mana ada bisnes yang boleh buat macam tu tuan-tuan? Hanya dengan modal RM80 itu yang dihasilkan. Itulah kepercayaan yang saya letakkan di dalam bisnes Tiuntok Tuan Excel ini. Okey. Dan dalam masa yang sama juga, saya dapat membantu saudara mara saya untuk dapatkan sesuatu daripada perniagaan ini. Okey. That is the best. That is a wonderful in this business. Tuan Excel is the best on earth, on this planet, ladies and gentlemen. Okay. Alright. Jadi saya sudah rangkumkan. Yang pertama, kita kena ada keyakinan kepada perniagaan kita sendiri. Kedua, kita kena ada goal ataupun target untuk kita capai di dalam perniagaan ini. Dan yang ketiga, don't surround yourself with negative and cynical people. Jangan kita kena bercampur dengan orang-orang yang positif tuan-tuan. Kita kena bercampur orang yang mempunyai impian sama seperti kita. Okay. Kita kena bercampur dengan orang yang keep on looking and searching and stretching their life to achieve what they want. Ini yang kita nak kena bercampur tuan-tuan. Sebab apa? Kalau kita bercampur, if we surrounded with a cynical and negative people, we become cynical and negative. Kalau kita campur dengan orang negatif, kita akan jadi negatif tuan-tuan. Tanpa kita sadari, unconsciously, we not realize about that, we slowly become negative. Bila kita tak berjaya, kita suka salahkan orang lain. Oh, susahlah buat bisnes ini kerana company tak berapa nak bagus. Oh, orang ni downline saya tak berapa bergerak.
Semua yang negatif, semua yang boleh menyebabkan dia down, dia ambil tuan-tuan. Dia ambil benda-benda ni. Sedangkan yang kita nak cari benda-benda positif. Tetapi tak. Benda-benda yang negatif ni kita ambil, kita simpan. Sedangkan benda-benda ni lah yang akan downkan kita. Orang punya negatif kita tak payah tengok. Orang punya negatif ni kita tak payah ambil. Kalau kita nampak orang tu sering menyalahkan orang lain, orang ni orang negatif tuan-tuan. Orang tu salah, orang tu salah, orang ni salah, orang tu salah, tapi dia lupa. Dia tunjuk orang, 3 jari tunjuk dekat dia balik. Don't ever and ever use other people weaknesses to stop your improvement. Jangan guna kelemahan orang lain untuk membantutkan kemajuan diri kita sendiri tuan-tuan. Saya teringat ada pepatah Josh Bernard Shaw say, the people that make it in this life, they look around for the circumstances they want it. If they cannot find them, they create them. Kita kena tengok mana yang fakta-fakta yang boleh membantu kita untuk maju. Jangan tengok negatif orang. Kalau orang tu suka salahkan sana, suka, saya cadangkan slow-slow je kita lari. Kita jangan bergaduh dengan dia, tak guna. Okey? Sesuatu perkara yang sangat menyakitkan apabila kita sering menyalahkan orang lain tuan-tuan. Apabila kita menyalahkan orang lain, orang yang pertama tidak maju adalah diri kita. Sebenarnya tuan-tuan, bukan susah nak jadi loser. It's not difficult to become a loser. It's not difficult for us to put ourselves at the bottom. It's not difficult at all. Bukan susah nak jadi orang yang tidak berjaya, senang. Bukan senang nak jadi senang, bukan susah nak jadi susah. Sangat senang. Kalau tuan-tuan nak letakkan diri tuan-tuan dekat bawah, tuan-tuan kerja tiap-tiap hari salahkan orang, tengok. Memang tuan-tuan akan duduk dekat bawah. Salahkan orang tu, salahkan upline, salahkan company, salahkan jiran, salahkan orang tu, cuba buat yang itu. Kalau buat yang itu, confirm kita duduk dekat bawah. Tak susah. Okey? Sebenarnya jangan risau dengan pendapat orang lain ni tuan-tuan. Kadang-kadang orang kutuk kita, Mazlan, kamu ni boleh ke nak buat kerja ni? Mazlan, kamu jangan mengarut lah, buat RM80 boleh sukses dalam bisnes ni. Ada orang prank kat awal, saya terangkan, okey, gini, ini bisnes yang terbaik, bagus kalau buat gini. Dia kata, Mazlan, berapa komisen kamu dah dapat? Saya cakap belum dapat 10 sen pun lagi. Kalau belum dapat, kamu buat dah dulu. Dia kata, balik dah dulu. Bila kamu dah kaya, datang balik. Dia kata, okey, kerja saya next. Cerita dekat orang ni tolak, never mind, next. Jumpa orang ni tolak, never mind, next. Dalam keadaan macam itu, saya tidak berhenti menunjukkan program ini pada orang lain tuan-tuan. Okey. Jumpa orang negatif begitu ramai, tetapi sebenarnya masih sangat ramai orang yang positif di luar sana. Yang tak tahu, kadang-kadang bila kita tanya, ini program baru ke lama? Saya cakap, dah setahun lebih, dah 2 tahun dah. Saya tak pernah dengar pun. Itu adalah kegagalan kita. Saya meletakkan kegagalan tersebut pada diri saya. Kenapa saya tak beritahu? Kenapa saya tak ada cara untuk beritahu semua orang ni? Dah beberapa minggu ni sakit kepala nak fikir macam mana nak dapat 1 juta Disember 2013. Tak tahu jawapannya tuan-tuan. Sembang dengan kawan sana, sembang dengan kawan sini, masing-masing bagi idea. Saya tulis saja. Ada yang kata, Mazlan, ini saya punya pendapat bodoh. I say no. There's no such stupid idea. Alright? Idea tak ada yang bodoh tuan-tuan. Jadi semua idea tu saya tulis. Macam mana nak dapat, saya tak tahu nak dapat. Dan saya yakin insyaAllah kalau umur panjang 2013 saya akan capai 1 juta di bawah network saya. Sebabnya kalau saya sampai 1 juta, saya yakin ramai network di bawah saya juga akan berjaya. Okey? Sebab apabila tengok mereka berjaya, sesuatu kepuasan yang akan saya perolehi. Jadi akhir kata daripada saya, teruskan usaha anda, letakkan impian yang tinggi dan hiduplah di dalam impian anda tersebut. InsyaAllah satu hari nanti anda akan capai apa yang anda hajati. Terima kasih. Assalamualaikum daripada saya, Mazlan Abbas. Terima kasih.